Selamat sejahtera murid-murid. Hari ini kita nak belajar tolak pecahan yang mana penyebut dia berlainan. So, untuk menolak pecahan yang penyebut dia berlainan, kita perlu 5 langkah yang berikut yang cikgu sudah tulis di skrin ini ya. So, yang pertama, murid-murid kena semak penyebut. Jadi, kalau penyebut dia berlainan, kita akan pergi ke langkah yang seterusnya, iaitu GSTK. GSTK iaitu gandaan sepunya terkecil. Kita akan pergi cari gandaan sepunya terkecil. Tujuannya kita nak mencari penyebut yang sama. Selepas dapat GSTK, kita akan pergi cari pecahan searah. Okay? Lepas pecahan setara, kita akan bergerak ke BP. Apa itu BP? Nanti kita lihat ya. Dan akhir sekali, kita perlu ringkaskan jawapan kita. Baik, kita pergi lihat contoh ya. Soalan yang ada di sini, 28/9 tolak 1/6. So, untuk menyelesaikan soalan ni, kita pergi lihat langkah pertama, kita semak penyebut. Penyebut yang nombor pertama ialah 9, nombor yang kedua ialah 6. Jadi, kedua-dua penyebut adalah berlainan, maka kita perlu pergi buat GSTK. So, cikgu buat di sebelah tepi kanan ni ya, GSTK. GSTK ialah singkatan untuk gandaan sepunya terkecil. So, untuk GSTK kita perlu hafal sifir 9 dan sifir 6. Kita nak pergi cari dalam dua-dua sifir tu, nombor apa yang paling kecil yang sama. Maka kita akan berhenti di sana. Okay, contohnya sifir 9. Kita akan pergi hafal sifir 9. 199, 29, 18, 39, 27. Okey, kita berhenti di sini sekejap. Okey, sifir 6 pula. 166, 26, 12, 36, 18. Okey, kita sudah nampak nombor yang sama dikongsi oleh kedua-dua sifir, iaitu nombor 18. Jadi, cikgu bulatkan nombor itu. Itu ialah gandaan sepunya terkecil dalam sifir 9 dan 6. Bila kita hafal terus sifir 9, okay, nanti kita akan dapat selepas 27 iaitu 36. Okay, kita pergi lihat sifir 6 ada tak 36. Okay, selepas 18 kita ada 24. Lepas 24 kita ada 30. Lepas tu kita ada 36. Tengok, kita ada lagi satu nombor yang sama iaitu 36. Tetapi GSTK ialah kita nak nombor yang sama yang paling kecil. Di sini ialah 18. Jadi itu maksud dia, gandaan sepunya terkecil. So, tujuan mengapa kita nak cari GSTK? Sebab kita nak cari penyebut yang sama. Okay, penyebut yang sama nanti kita akan gunakan untuk dua nombor tersebut yang tadi itu. Baik. Selepas kita cari GSTK, kita pergi ke langkah yang ketiga. Langkah ketiga iaitu pecahan setara. Kita nak cari pecahan setara untuk dua nombor pecahan, iaitu 28/9 dengan 1/6. Kita nak cari pecahan setara mereka di mana penyebut ialah 18. Okey, so nombor bulat kita salinkan. Yang 9 penyebut dia kita akan gantikan dengan 18. Bila penyebut daripada 9 jadi 18, kita darab 2 kali. Jadi, apabila penyebut darab 2 kali, pengangka pun perlu darab 2 kali. Okey, baru boleh seimbang. 8 kali 2 dapatnya 16. Okey, so ini pecahan setara bagi 28/9. Untuk nombor yang kedua, 1/6. Kita nak cari pecahan setara untuk pecahan tersebut, di mana penyebutnya kita nak 18. Jadi, nombor bulat 1 kita salin, yang 6 penyebut tu kita jadikan 18. 6 perlu darab 3 akan dapat 18. Jadi, penyebut darab 3 untuk seimbangi dia, pengangka pun kena darab 3. 1 darab 3 iaitu 3. Jadi, dua nombor ini kita akan gantikan dengan nombor di atas itu.
Jadi 28 per 9 kita tukar ganti dengan 2 16 per 18. Tolak 1 per 6 kita gantikan dengan 1 3 per 18. Sekarang dari sini kita nampak penyebut kita sudah sama. Bila penyebut sama baru kita boleh tolak pecahan. So lepas tu kita bergerak ke langkah yang seterusnya, langkah keempat iaitu BP. Untuk buat BP, cikgu buat di sebelah kanan sini. Okay, BP. B untuk nombor bulat, P untuk pecahan. So, nombor pertama, 2, 16 per 18. Kita nak tolak 1, 3 per 18. Untuk tolak pecahan, kita hanya tolak pengangka dia sahaja. So, kita rujuk pengangka dia. 16 tolak 3, kita akan dapat 13. Penyebut tu 18 kita salin. Okay. Next, bahagian nombor bulat pula, 2 tolak 1 ialah 1. So, jawapan kita akan dapat 1, 13 per 18. Langkah keempat sudah selesai, maka kita pergi lihat langkah kelima, iaitu ringkaskan jawapan. Ringkaskan jawapan kita perlu sifir bahagi. Jadi kita lihat bahagian pecahan yang 13 per 18 ni. Kita perlu cari sifir adakah di mana-mana sifir. Dalamnya ada nombor 13 dan 18. Okey, tiada. Jadi kalau tiada, maka ini jawapan paling ringkas kita. Iaitu 1, 13 per 18. Baik, seterusnya kita pergi lihat buku teks kita. Muka surat 79. Okey, cikgu ambil soalan 1D sebagai latihan kita. Okey. 5 per 6 tolak 3 per 8. Baik, cikgu sudah ada tuliskan 5 langkah untuk mendapatkan hasil tolak pecahan di sebelah kiri bawah ini. So, langkah pertama kita pergi semak penyebut. Okey, penyebut kita 1, 6 dan 1, 8. Jadi kalau berlainan penyebut, kita terus ke langkah 2, pergi buat GSTK. Masih ingat tak mengapa kita perlu cari GSTK? Ya? Yes, kita perlu pergi cari penyebut yang sama melalui GSTK ini. So, di dalam sifir 6 dan 8, nombor apa paling kecil yang ada di dalam kedua-dua sifir, iaitu GSTK. So, sifir 6 kita hafal 1, 6, 6, 2, 6, 12, 3, 6, 18, 4, 6, 24. Okey, kita berhenti sekejap. Sifir 8 pula, 1, 8, 8, 2, 8, 16, 3, 8, 24. Kita sudah jumpa dah. Ya, nombor yang sama kan, 24. Jadi, kita bulatkan 24 tu, itulah nombor penyebut baru kita. Nanti kita guna dalam langkah ketiga. Untuk seterusnya, langkah ketiga, pecahan setara. Jadi, kita nak pergi buat pecahan setara kita. Yang 5 per 6 dengan 3 per 8, kita tak boleh nak guna sebab penyebut dia lain. Kita nak gantikan dengan pecahan yang penyebut dia sama, iaitu 24. Yang kita cari daripada GSTK tadi. So, pecahan setara untuk 5 per 6. Bila 5 per 6, yang penyebut dia 6, tukar jadi 24, kita darab. Kita darab nombor berapa? Kamu boleh rujuk GSTK di atas. So, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kita kali 4. Bila penyebut kali 4, jadi pengangka pun perlu kali 4. Okey, so 5 kali 4 kita akan dapat 20. Jadi ini dapatlah pecahan setara untuk 5 per 6, iaitu 20 per 24. Cara yang sama untuk cari pecahan setara bagi 3 per 8. Okey, penyebut asalnya 8. Kita nak jadi 24. Kita darab berapa kali? Rujuk GSTK atas. 1, 2, 3. Kita darab 3 kali. Bila penyebut darab 3, dapat 24.
Pengangka pun kena darab 3, baru boleh seimbang balik. So, 3 kali 3, cari sifir. Berapa dapat? Yes, 9. So, kita akan dapat 9/24 ya. Jadi, nombor-nombor tu kita salin masuk ke dalam ayat matematik kita. 20/24 pergi tolak 9/24. Okey, sekarang kita nak pergi langkah keempat, iaitu pergi buat BP. Untuk buat BP, cikgu tunjuk di sebelah kanan tu. B untuk nombor bulat, P untuk bahagian pecahan. So, nombor yang pertama, 20/24. Okey, bahagian pecahan sahaja, bahagian nombor bulat tak ada nilai, jadi kita boleh letakkan sifar. Okey, tolak 9/24. Okey, bahagian nombor bulat tak ada nilai, kita letakkan sifar. Okey, sekarang kita pergi selesaikan bahagian pecahan kita. 20 pengangka nak tolak 9. Berapa bakinya? 20 tolak 9. Okey, kamu boleh buat bentuk lazim. 20 tolak 9. Sifar tolak 9 tak cukup. Kena pinjam daripada 10. So, baki 1. 10 diberi kepada rumah sah. Ya, 10 tolak 9 dapatnya 1. 1 tolak sifar 1. So, kita akan berbaki 11. Penyebut 24 salin balik. Okey, nombor bulat. Sifar tolak sifar tak ada nilai. Jadi, tak payah kita nak tulis dah. So, jawapan kita ialah 11/24. Langkah kelima, kita perlu ringkaskan jawapan. Jadi, kita pergi semak pengangka dengan penyebut kita. 11 dengan 24. Adakah di mana-mana sifir di dalam ada 11 dan 24? Ya, kita semak. Tak ada. Jadi, itu jawapan terakhir kita. 11/24. Baik, cikgu tunjukkan satu contoh lagi. Soalan E. Okey, dalam buku teks kita juga. So, soalan E. 4, 1/4. Nak tolak dengan 6/7. Tolak 1. So, rujuk langkah 1 iaitu semak penyebut. Bila kita semak kedua-dua penyebut berlainan, maka kita perlu pergi ke GSTK. Kita nak cari penyebut yang sama. Okey, GSTK. Untuk GSTK ni kita buat sifir 4 dan sifir 7. Jadi kita perlu hafal sifir 4 sehingga kita jumpa nombor yang sama yang ada dalam sifir 7 ya. 1, 4, 4, 2, 4, 8 dan 12, kemudian 16, 20, 24. Cikgu tak ada ruang, cikgu tulis di atas. 28. Sifir 7 pula, 7, 1, 7, 7, 2, 7, 14, 3, 7, 21, 4, 7, 28. Ya, kamu sudah jumpa kan? Ini nombor yang sama dalam kedua-dua sifir 4 dan 7. Apa maksud itu? Ya, penyebut baru kita iaitu 28. Kita nak gantikan penyebut 4 dan 7 dengan 28. So, kita pergi cari pecahan setara kita. 4, 1/4 dan 6/7. Kita nak tukar penyebut dia menjadi 28. Jadi, kita mula dengan 4, 1/4. 4, 1/4 nak tukar penyebut jadi 28. Jadi, 4 tu perlu darab berapa kali? Dapat 28, kita rujuk sifir atas lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita darab 7 kali. Bila penyebut darab 7, jadi pengangka darab 7. 1 kali 7, 7. Okay, next. Untuk penyebut 7, kita nak jadi 28. Jadi 7 perlu darab berapa kali? 1, 2, 3, 4. Kita darab 4. Jadi bila darab 4, pengangka pun kena darab 4 lah. Kita pergi cari sifir. 6 kali 4, 24. So, kita sudah dapat pecahan setara bagi kedua-dua pecahan. So, kita salin masuk yang 4, 7/28 ke dalam sini.
47 per 28 tolak 24 per 28. Di atas ada 3 nombor. Barisan ni pun kena ada 3 nombor. So, kita tolak 1. Yang 1 tu nombor bulat kita salin bawah. Tolak 1. Habis langkah ketiga, kita pergi langkah keempat. Kita nak pergi buat BP. Okay, cikgu buat di sebelah kanan sini. So, nombor yang pertama, 47 per 28 nak tolak 24 per 28. Okay, nombor bulat, tiada nilai, kita letak sifar. Okay, di sini, 7 nak tolak 24. Tak cukup. Jadi, tak cukup, kita pinjam daripada nombor bulat lah. 4 tu, dipinjam 1, tinggal 3. Dan 1 tu kita masuk ke bahagian rumah pecahan. Jadi pecahan. So, pecahan tu kita letakkan 28 per 28, iaitu 1. Mengapa kita letak 28 per 28? Sebab pecahan di sini semuanya penyebut 28. Jadi, kita gunakan 28 per 28. Sekarang, 7 dengan 28. Kita sudah ada berapa sebenarnya semuanya? So, 7 tambah 8 dapat 15. 1 tambah 2, 3. So, kita akan dapat 35. Sekarang 35 nak tolak 24. Jadi, 5 tolak 4, 1. 3 tolak 2 dapat 1. So, jawapan kita 11. Ini pengangkah kita, penyebut salin 28. Okey. Habis bahagian pecahan, kita pergi rumah nombor bulat. Rumah nombor bulat, 3 tolak sifar, 3. So, kita baru habis tolak 2 nombor ni. Jadi, kita perlu tolak 1 lagi. Okey. Seterusnya, kita sambung di bawah. Yang 1 tu tak ada bahagian pecahan, jadi kita letak sifar. Sekarang kita lihat bahagian pecahan. Okey, nombor pengangka 11 nak tolak sifar, iaitu baki 11. Penyebut kita salin 28. Habis bahagian pecahan, kita pergi lihat bahagian nombor bulat. 3 tolak 1, iaitu 2. Jadi kita habis. Kita tuliskan jawapan kita 2, 11 per 28 di bahagian jawapan kita. Kita habis bahagian langkah 4. Sekarang kita pergi lihat langkah ke-5. Ringkaskan jawapan. Untuk ringkaskan jawapan, kita pergi semak bahagian pecahan dia 11 per 28 ni. Adakah mana-mana sifir di dalamnya ada 11 dan 28? Ya, kita semak tiada mana-mana sifir yang di dalamnya ada 11 dan 28. Maka itu ialah jawapan paling ringkas kita 2, 11 per 28. Baik, cikgu akan berhenti di sini. Harap kamu boleh gunakan 5 langkah yang cikgu ajar ini. Kamu cuba untuk menyelesaikan masalah menolak pecahan yang penyebut dia berlainan. Kamu boleh cuba latihan-latihan di dalam buku aktiviti atau buku teks kamu. So, sekian sahaja. Terima kasih.